Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak sambung lagi dengan kemahiran melakar graf tangen. Okey, kita dah belajar lakaran untuk graf sin dan graf cos. Okey, dua yang pertama tu memang mudahlah nak ingat. Okey, untuk graf tangen dia agak lain daripada graf sin dan graf cos. Okey, perkara pertama, prinsip pertama mesti tahu di manakah asimtot. Kita nak bina asimtot. Kenapa perlu ada asimtot dalam graf tangen? Okey, so kat sini cikgu tunjukkan pada kalkulator, perhatikan kalkulator cikgu di sebelah kanan ni. Okey, kalau awak tekan kalkulator, tangen 45, nilai untuk paksi Y dia ada 1. Okey, tangen 45 nilai dia 1. Okey, manakala kalau tangen 90. Tengok ya. Tangen 90. Tangen 90 nilai dia ialah tak ada, mat error. Maksudnya dalam apabila tangen pada sudut 90, benda tu tak wujud. Dalam mat dia tak wujud. So tak mungkin dia akan ada nilai kalau kita gambarkan dalam bentuk paksi X dan paksi Y, dalam bentuk paksi Y. Okey, katalah kita tekan tangen, okey, tangen 135, okey. Dapat negatif 1. Okey, kenapa cikgu guna turutan 45, 90, 135? Okey, selalunya graf yang kita akan bina mestilah di antara X dia di antara 0 sehingga 2 pi. Sehingga 2 pi. Okay. 2 pi ni sebenarnya nilai dia dalam darjah ialah 360. Ni awak dah belajar dalam tajuk circular measure sebenarnya. 2 pi bersamaan dengan 360 darjah. Jadi kalau pi, berapa nilai pi? Pi nilai dia ialah 180. Tengah-tengah antara 0 dan pi ialah pi per 2. Di mana dalam darjah nilainya ialah 90. Manakala antara pi dan 2 pi ialah 3 per 2 pi. Maksudnya 1 per 2. Di mana nilainya dalam darjah ialah 270 darjah. Okey. So, kita hanya perlu tahu di manakah pintasan Y untuk tangen. So, pintasan Y maksudnya kat sinilah apabila X kosong. So, cikgu kalau cikgu tekan kalkulator kat sini, tangen kosong, Y dia akan dapat kosong. Tak sama dengan dia jadi itu. Okey, maksudnya dia akan bermula daripada titik kosong. Kosong. Dia akan bermula pada sini. Dia akan mula pada pintasan. Okey. Sekarang ni cikgu nak bina graf Y sama dengan tangen X. Okey, ni yang paling basic ya, tangen X. Okey, macam mana nak bina? Perkara pertama, cikgu akan buat garisan asimtot. So, X ni mewakili sudut tadi. So, tangen 90, kita tekan kalkulator, tangen 90 dia akan naik mat error. Okay, tangen 90. Dia akan naik mat error. So, pada nilai 90 ni, kita akan buat garis putus-putus yang dikenali sebagai garis asimtot. Kita akan buat garis putus-putus yang mana dia adalah garis
Asimptot. Alamak. Tak berapa center. Sekejap, cikgu garis mula ya. Okey, tak berapa nak center. Okey. Ni garis asimptot untuk tangent X. Okey. Kemudian kita semak lagi. Tangent 180. Tangent 100. Okey, 80. Tangent 180. Berapakah nilai Y dia? 0. So bermaksud kita akan dapat pintasan X dekat sini ialah 0. Nilai Y dia 0. Okey, kita semak lagi tangent 270. Tangent 270. Make error, lagi sekali make error. So bermaksud kita akan buat garis asimptot melalui X 270. Okey. Dan last sekali kita semak untuk 360, tangent 360. Nilai Y dia ialah 0, maksudnya dia akan potong pada 0. Okey, boleh. Okey, sebenarnya tangent X ni, graf tangent, dia macam graf, dalam matematik macam graf graf salingan. Bukan graf salingan. Graf kubik lah. Rasanya macam graf kubik. Graf kubik. Graf kubik. Okey, so kalau depan ni ialah positif, graf dia akan makin naik. Okey, tengok antara dua asimptot ni, graf dia ingat, graf dia macam graf kubik. So garisan ni, graf kita tak boleh sentuh garis putus-putus. So dia akan naik, dia akan melintang lalu 0,0 dan dia naik ke atas. So ini adalah graf tangent. Jadi kalau yang ni, okay, maksudnya dia akan lalu sini, dia akan naik ke atas. Dan dia takkan menyentuh garis asimptot. So untuk yang ni dia akan naik pergi ke garis. Okey, ini adalah graf tangent X. Bagaimana pula bentuk graf tangent negatif X? Okey, katalah cikgu nak bina Y sama dengan tangent negatif tangent X. Okey, sorry. Y sama dengan negatif tangent X. So ingat, bila negatif, apa yang berlaku? Nilai dia dah berubah. Positif jadi negatif, yang negatif akan jadi positif. So apa berlaku kat sini? Yang ini akan naik ke atas, yang atas akan turun ke bawah. So dia akan jadi graf dia ke bawah. Kenapa tak lawa pula bila lukis bawah ni? Okey, sekejap ya, cikgu lukis. So yang ini dia akan jadi macam mana? Dia akan turun macam ni. Dan yang ini dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni. Okey, ini yang hijau ni ialah graf Y sama dengan negatif tangent X. Okey, macam mana pula kalau graf itu, okey, yang ketiga, katalah Y sama dengan tangent 2X.
Apabila kalau tan X, dia dah jadi 90 ni asimtot. So kalau tangent 2X, 90 bahagi 2, asimtot dia duduk kat mana? Asimtot dia duduk di tengah-tengah antara 0 dan 90. So kita kena pecahkan lagi nilai-nilai ni kepada tengah-tengah dia. So kat sini sebenarnya ada nilai 45 darjah. Kat sini ada nilai tengah-tengah antara 90 dan 180. Tambah 45 kita ada 135 darjah. Tengah-tengah antara 180 dan 270 kita ada tambah 45 225 darjah. Dan tengah-tengah antara 270 dan 360 tambah 45 kat sini 315 darjah. Jadi kita cuba tekan kalkulator di manakah asimtot itu berada. Okey. Ingat yang cikgu ajar dulu macam mana nak tekan kalkulator nak masuk nilai banyak-banyak. Y alpha sama dengan tangent 2 alpha X. So kita calculate. Kita masukkan X yang pertama 45. Jawapan dia mat error. So maksudnya yang pertama kita nak kena buat asimtot pada 45. Okey, kita sambung lagi pengiraan. Kita calculate 90. Dia tak keluar ke? Sebab mat error kita kena tarik semula. Alpha Y alpha sama dengan tangent 2 alpha X. Calculate. Okey, kita masukkan nilai 90 sama dengan 0. Okey. Kalau calculate lagi, sekejap. Calculate kat sini maksudnya 0. Kita tandakan 0, dia mesti lalu 0. Okey. Calculate lagi. Lepas 90, kita masukkan Y sama dengan 135. X sama dengan 135. Oh, dapat mat error lah dekat sini. Jadi kita drawkan garis putus. So bila awak dah dapat dua turutan yang macam ni, ingat ya dia mesti berulang. So yang ni tengah-tengah dia mesti 0. Kat sini dia ada satu lagi garis asimtot. Okey, so tengah-tengah ni akan jadi 0, dia lalu tengah ni. So dekat sini akan ada satu lagi garis asimtot. Dan ni dia akan jadi, dia akan lalu tengah. Sebab graf ni positif, maka dia akan naik ke atas. So kita boleh draw, dia akan naik ke atas, dia lalu 0. So dia naik macam ni. Dan dia tak akan menyentuh asimtot. Okey. Untuk yang lebih ni dia kita buat macam tadi. Sini. Dan untuk yang ni gambaran dia daripada 0 ni naik. So cikgu harap awak faham penerangan cikgu tentang melakar graf tangent. So cikgu dah tunjuk contoh tangent X yang berwarna biru. Tangent Y sama dengan negatif tangent. Oh, tak ada X kat sini. Y sama dengan negatif tangent X untuk hijau. Dan juga
Tangent X. Okey, Allahu Akbar. Dan juga Y sama dengan tangent 2X untuk yang berwarna coklat. So dia tak ada seprinsipnya lain. Kalau kata dia ada tambah satu dekat belakang, maka paksi X dia akan terangkat satu. Macam melakar graf sin dan melakar graf cos sebelum ni. Sama sahaja. Cuma yang berbeza dekat sini, kita perlu tentukan asintot untuk kita lukis graf tangent dengan betul. Mesti menentukan di manakah garis asintot tu berada. Kalau ada modulus, maksudnya nilai negatif ni akan naik ke atas. Dia akan terpantul. Macam sebelum ni, seperti mana yang awak dah buat dalam lakaran graf sin dan juga graf cos. So, dengan itu cikgu harap awak faham. Kalau ada masalah, boleh rujuk cikgu. Seterusnya, cikgu minta awak jawab soalan latihan yang cikgu telah berikan dalam link Go Formative. Okey, terima kasih.